Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Pertama sekali jazakallah khairah kepada Tuan Imam Haji Abdul Razak atas pelancaran tabung infak pembangunan Pusat Pendidikan Semak Quran. Yang saya muliakan para asatizah, ustazah, tuan-tuan imam, jawatan kuasa Masjid Muttaqin dan seterusnya muslim-muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT pada hari ini, minggu ini dapat kita menyambung kuliah tadabbur kita menerusi surah Al-Fatihah pada 2 minggu lepas. Kita mohon tangguh kerana kurang sihat. Alhamdulillah, pagi ini dapat kita bertemu kembali. Yang terakhir kita bincangkan adalah ayat yang keempat daripada surah Al-Fatihah, iaitu lafaz yang berbunyi, kita baca sama-sama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maliki yaumiddin. Jadi Maliki yaumiddin ni, sebagaimana kita telah sebutkan pada kuliah-kuliah yang sebelum ini, ayat ini dia bermula daripada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia bersambung tu 3 ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sebab tu di situ saya tulis Alhamdulillah dekat depan dia. Cuba tengok balik nota-nota kita. Kan ada tu. Kenapa? Sebab ayat tu sebenarnya maksud dia begitulah. Maliki Yaumiddin tu kita kena faham. Ayat lengkap dia ialah Alhamdulillahi Maliki Yaumiddin. Jadi nak faham ini dengan lebih lanjut, dah tentulah kita kena lihat ia dari sudut ilmu Nahu. Ilmu apa? Nahu. Nahu ni tata bahasa lah. Ilmu Nahu ni dia, topik dia membincangkan perubahan harakat ataupun huruf akhir sesuatu kalimah. Ilmu Nahu ni membincangkan apa? Harakat ataupun baris akhir bagi sesuatu kalimah. Sebab tu dalam Quran kita jumpa ada perkataan Allah tapi dengan bunyi Allahu baris depan. Contohnya apa? Khatamallahu ala qulubihim. Surah Al-Baqarah. Ada juga Allah dengan baris atas. Surah Al-Baqarah juga yang mula-mula tu, ayat yang ke-9, yukhadi'unallaha, Allah baris atas. Ada juga dengan baris bawah. Contohnya apa dia? Zikrullahi, Allah tu baris bawah. Jadi kenapa dia baris bawah, baris atas, baris depan? Itu dibincangkan dalam subjek Nahu, ataupun lebih tepat sebut Nahwu lah, Nahwu. Jadi subjek Nahu ni dia melihat, dia mengkaji perubahan bahagian akhir, kemudian dia akan dapat menentukan struktur ayat. Jadi bila saya sebut tadi Maliki Yaumiddin ada kaitan dengan Alhamdulillah, saya bulatkan huruf kaf punya kasrah. Sebab pada kalimah Maliki, huruf terakhir dia ialah huruf kaf. Huruf apa? Kaf kan? Jadi kalau kita nak bincang tentang struktur ayat ataupun tata bahasa, tengok dia punya baris akhir. So kaf ni baris bawah. So dalam kaedah Nahu, kalau kata nama iaitu isim, dia tu ma'rifah. Bagi yang dah ikuti kelas Nahu, dia dapat tangkap insya-Allah. Ma'rifah, kemudian dia kedudukan majrur ataupun baris bawah. Sebelum dia pun ada juga isim ma'rifah, lepas tu dia majrur atau baris bawah. Jadi ayat ni dia bersambung kat sini. Dari segi Nahu dia disebut sebagai sifat. Jadi ringkasnya yang tuan-tuan mesti faham ialah bila kita sebut Maliki Yaumiddin,
Jangan terjemah, jangan faham dia hanya sekadar maliki, maksud maliki yang menguasai. Yaum, hari. Yaum maksud yaum, hari. Jadi menguasai bila? Pada hari. Hari apa? Ad-din maksudnya apa ad-din? Pembalasan. So hari bagi pembalasan. Yang bagi dan pada ni saya tambah dulu. Jadi kenapa kita sebut macam ni? Tu masalah dia. Bukan masalah. Itu perkara kita nak faham tu. Kenapa kita sebut yang menguasai hari pembalasan? Allah lah. Okey, kenapa dengan Allah? Soalan dia, kenapa dengan Allah yang kita kata Allah tu menguasai hari pembalasan? Kita nak memuji dia. Apa maksud alhamdu? Segala pujian, kesyukuran. Lillah, bagi Allah. Segala pujian, kesyukuran. Lillah, bagi Allah. Jadi tuan-tuan kena faham ayat yang lengkap dia macam mana. Cuba ikut saya sama-sama. Segala pujian, kesyukuran bagi Allah. Siapa Allah yang tuan-tuan perempuan syukur tu? Yang menguasai hari pembalasan. Walaupun ayat dia 3 perkataan je. Maliki yaumiddin. Faham dia mesti macam tadi. Bila kita faham gitu, barulah kita dapat nak menghayati ayat tersebut. Sebab kalau ikut asal, ada tak dari tulisan, ada tak tentang alhamdulillah tu? Tak ada kan dari segi tulisan. Tapi dari segi makna kena faham begitu. Jadi apa poin yang penting pada ayat Malik Yaumiddin? Ialah kita nak bersyukur kepada Allah. Sebab tu kita belum habis lagi bincang tentang apa dia? Tentang syukur. Walaupun ayat kedua surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, cerita tentang syukur. Dia bersambung sampai Ar-Rahman, sambung sampai Ar-Rahim, dan sambung sampai Malik Yaumiddin. Jadi bila tuan-tuan bersyukur kepada Allah, kan ada 4 rukun tu. Cuba tengok balik 4 rukun tu. Apa dia rukun pertama bagi orang yang bersyukur? Maksudnya, kalau dia kata dia Alhamdulillahi Malik Yaumiddin, pertama sekali dia kena kenal Malik Yaumiddin tu apa. Apa maksud Malik Yaumiddin? Apa maksud Yaumiddin? Iaitu kita dah bincang pada bulan Ogos, awal-awal bulan Ogos. Rasa Haji Uzair pun ada buat rakaman, kita boleh ulang kaji kan? Sebenarnya kita patut mengulang kaji pelajaran. Kemudian pada bulan Ogos tu juga, di minggu yang kedua, kali yang kedua dalam kuliah bulan Ogos itu, kita bincangkan dah nikmat. Sebab pertama adalah apa dia? Kenal pemberi nikmat. Kita hurai apa itu Malik Yaumiddin. Yang kedua, minggu kedua tu kita hurai apakah nikmat daripada Allah yang kita ucap sama-sama Alhamdulillah. Jadi apa nikmat daripada Malik Yaumiddin? Nikmat dia ialah Allah menyelamatkan orang beriman daripada api neraka dan Allah masukkannya ke dalam syurga di akhirat nanti. Itulah nikmat dia. Apa nikmat yang kita nak bincang tentang ayat Malik Yaumiddin? Selamat daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi apa bentuk azab-azab neraka? Saya tanya balik. Apakah minuman bagi ahli neraka? Ada tak catatan? Apa minuman bagi ahli neraka? Air nanah, ya. Air nanah. Itu semua ada kita bincang. Air nanah. Bayangkan ahli neraka diberi minum air nanah. Tapi orang beriman diselamatkan daripada situasi tersebut. Lega tak dia? Lega cakap apa? Tu Alhamdulillah tu. Tapi kita belum masuk syurga lagi. Orang beriman, sebab matlamat dia nak masuk syurga. Dia bersyukur dekat dunia ni sebab Allah bagi dia Quran. Jadi dengan Al-Quran ni dia nampak masa depan. Belum masuk syurga pun tiap-tiap hari dia dah ucap Alhamdulillahi Maliki Yaumiddin. Orang beriman ni pandangan dia jauh. Dia tak melihat 50 tahun akan datang sahaja.
dia melihat yang lebih jauh daripada itu, iaitu apa dia? Apa sesudah matinya. Itu kita punya fokus kita. Jangan hilang fokus. Mudah je hilang fokus, syaitan akan datang dengan cara apabila kita meninggalkan Al-Quran. Sebab tu kita tadabbur mula-mula sekali tentang isti'azah, tentang siapa syaitan. Dia akan halang kita daripada jalan yang lurus ini. Tinggalkan kita daripada mempelajari Al-Quran. Sibukkan kita dengan urusan harta dan juga anak-anak. Yang walaupun harta dan anak-anak itu adalah rezeki yang Allah bagi untuk kita mensyukurinya, tapi kita tenggelam dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin. Manusia rugi, dia tenggelam dalam kerugian. Okey. Kemudian Allah cerita juga tentang makanan dalam neraka. Apakah bentuk makanan dalam neraka? Buah zakum. Macam mana bentuk buah zakum itu? Berduri. Kemudian dia keluar daripada, ditanam dari mana-mana pokok zakum ni. Daripada lapisan paling bawah neraka, tempat paling hina sekali dia keluar. Kemudian mayang dia macam kepala-kepala syaitan. Buruk bentuk dia. Bentuk yang sangat buruk. Durian kita makan. Yang kita sebut durian. Kita bukan makan duri dia, kita makan isi dia. Tapi ahli neraka disuruh telan. Tapi bila mereka makan, pertama, makanan tersebut akan menyebabkan tersangkut, tercekik. Makanan ahli syurga semua mencekikkan dia. Bayangkan. Jadi kalau tercekik ni boleh mati, tapi kematian tidak ada lagi di akhirat. Bayangkan apa perasaan ahli syurga yang sedang menikmati nikmat-nikmat syurga. Dia melihat, sebab ahli syurga boleh melihat ahli neraka. Ahli neraka juga boleh melihat ahli syurga. Ada dialog di antara ahli syurga dengan ahli neraka. Ahli neraka minta kepada ahli syurga, minta kami sikit makan minum. Ahli syurga kata apa dia? Hari ni Allah haramkan ini semua untuk kamu. Dia apa perasaan ahli syurga? Seronok. Cakap apa bila dia seronok? Allah selamatkan daripada makan makanan yang berduri, yang tidak ada zat, tidak mengenyangkan dan tidak menggemukkan. Alhamdulillah. Ahli neraka diberikan pakaian. Pakaiannya dipotong daripada api. Dipotong daripada api. Surah 22 Allah sebut hal ini. Jadi bayangkan bajunya ini yang cantik kita pakai hari ini dekat dunia, baju raya dan sebagainya. Bila kita potong baju hari raya lah. Kalau bukan raya kita beli ready made. Raya lah selalu orang beli custom made. Ini custom made untuk ahli neraka, dibuat daripada kainnya daripada api. Maksudnya yang melekat pada kulit dia ialah api. Kemudian sebabkan dia kepanasan, Allah curahkan daripada atas kepalanya apa dia? Air yang mendidih. Daripada kepala dia tuang, dari atas kepala dia. Menyebabkan apa dia? Hancur kulit-kulitnya dan sampailah isi perut dia hancur. Apa ahli syurga lihat keadaan tu? Kalau dulu aku engkar, tak peduli ke Al-Quran ni dah tempat aku. Mesti dia bersyukur kan? Dia kata apa? Alhamdulillah. Kemudian selepas dihancurkan kulitnya, Allah gantikan dengan kulit yang baru untuk dia merasa terus azab yang tidak putus-putus. Kemudian apa lagi Allah sediakan dalam neraka? Tempat tidurnya. Tempat tidurnya daripada apa? Tilam dan juga selimutnya. Juga daripada neraka Jahannam, daripada api. Dia kepanasan, dia nak tidur, nak berehat, tapi dia baring di atas tilam yang dibuat daripada api. Terbakar belakang dia. Dia selimut badan dia, terselimut dengan selimut daripada api. Ahli syurga macam mana? Itu kita akan sambung hari ini. Jadi begitulah keadaan di dalam neraka. Siapa yang Allah campakkan mereka ke dalam neraka ini? Okey, tengok surah 7 ayat 179. Muka surat 174. Muka surat 174.
Ini kesimpulan bagi tentang neraka. Lepas ni kita nak masuk tentang nikmat syurga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Cuba lihat terjemahan Allah kata apa. Ayat 179. Dan demi sesungguhnya telah kami penuhkan bagi neraka Jahannam itu kebanyakannya daripada kalangan jin dan manusia. Bila kita dengar tentang neraka ni, kita minta Allah perlindungan. Allahumma inna na'udzubika minal azabi Jahannam. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Kenapa mereka dipenuhkan, dicampakkan dalam neraka, jin dan manusia ini? Bagi mereka hati, Allah telah berikan hati. Apa fungsi hati? La yafqahuna biha. Mereka tak gunakan fungsi hati dengan sebenarnya. Mereka tidak mau memahami menggunakan hati tersebut. Memahami apa? Perasaan kekasih dia. Siapa kekasih yang paling utama bagi orang mukmin? Allah. Orang mukmin tu kasihnya kepada Allah melebihi daripada keluarganya, ayahnya, harta bendanya, perniagaan yang dia takut kerugian. Allah sebut tu semua dalam Quran. Tapi dia tak mau gunakan hati dia untuk memahami kalam Allah. Tapi hal-hal lain, urusan dunia dia faham dulu. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka mempunyai penglihatan, mata yang jelas, mata yang boleh membaca, tapi mereka tak sedaya upaya untuk stay up, untuk mentelaah Al-Quran ini, melihat Al-Quran. Tapi dia dengan sangkaan dia cukuplah dengan hanya melihat mushaf dah dapat pahala, cukup bagi dia begitu sahaja. Takkan begitu orang yang beriman. Dan yang ketiga apa dia? Bagi mereka pendengaran, tapi mereka tidak mahu mendengar ayat-ayat Allah. Jadi Allah kata itulah yang Allah akan penuhkan dalam neraka Jahannam. Mereka itu seperti apa? Kal an'am, seperti binatang ternak. Tadabbur ayat ini macam mana bila Allah kata binatang ternak? Allah suruh kita, Quran ni dia suruh kita berfikir. Jadi kalau Allah kata haiwan ternak, pada ayat ini turun pada 1400 tahun dahulu kepada kumpulan orang-orang Arab. Mereka melihat di kiri dan kanan mereka haiwan ternak mereka apa? Unta dan kambing. Jadi maksudnya untuk orang-orang Arab, kalau mereka tidak mahu pedulikan Al-Quran, mereka seperti unta dan kambing. Lepas tu pula 1400 tahun selepas begitu, hari ini 2022, kita yang sedang baca Quran, kalau aku tak mau faham Quran, tak pedulikan Al-Quran, anak aku tak peduli Quran, kalau aku ada orang-orang bawah aku, rakyat aku, anak-anak murid aku tak faham Quran, kita ni seperti apa? Tengok kiri kanan, apa haiwan ternak yang kita pernah ternak? Wah, lembu. Jadi orang Melayu cukup sensitif. Engkau ni bodoh macam, dia sensitif. Tak boleh sebut macam tu. Tapi sebenarnya dalam Quran, Allah mencela mereka yang tidak pedulikan Al-Quran ni seperti apa? Lembu. Kenapa lembu? Allah kata haiwan ternak. Lembu kategori haiwan ternak. Yang orang Melayu bela, orang Arab tak adalah bela lembu. Dia bela apa? Unta dengan kambing. Bahkan kata Allah, balhum adal. Lebih teruk lagi, lebih sesat lagi. Sebab lembu dia tak payah fikir tentang hutang piutang. Lembu tak payah fikir tentang jerawat kat muka dia. Gemuk kita sembelih makan. Manusia ni kalau dia tak bermanfaat, dia akan menyusahkan orang lain. Itu lebih teruk daripada
lembu. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang yang lalai terhadap hari akhirat mereka. Mereka lupa yang perjalanan mereka, ingat tak kita dah sebut dah hari tu hari, perjalanan kita ini terus nak masuk syurga tu dia kena cross apa dulu? Dia kena cross neraka dulu. Dia bukan dua jalan kiri dan kanan. Bukannya dia nak pilih, aku nak ikut jalan kiri masuk neraka, aku nak ikut jalan kanan masuk syurga. Tak. Jalan yang kita menuju itu jalannya lurus. Lurus itu nak masuk ke syurga, dia kena cross dulu neraka. Dan neraka itu sangat mudah orang terjatuh di dalamnya hanya kerana meninggalkan Al-Quran. Hanya ingin dengan hidupnya mengikut hawa nafsu. Dalam keadaan dia seronok di dunia ini, rupanya di akhirat nanti dia akan hidup sebagai orang yang celaka. Na'udzubillah. Jadi ini mereka. Siapa pula orang yang Allah selamatkan daripada neraka? Orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi bila ahli syurga masuk syurga, apa yang mereka dapat? Sekarang kita nak bincang tentang nikmat apa pula? Nikmat-nikmat syurga. Supaya kita ucap Alhamdulillahi Maliki Yawmiddin, kita faham kita sedang bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan kita daripada api neraka dan nak masukkan kita ke dalam syurga. Jadi kita sambung tentang nikmat syurga. Betul kan? Kita belum masuk lagi tentang nikmat syurga kan? Okey, belum. Okey, cuba tengok dalam surah 7 juga ayat 43. Pertama sekali bila ahli syurga masuk ke syurga, Allah cabutkan perasaan cemburu dia. Surah 7 ayat 43. Muka surat 155. Jumpa dah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Dan kami cabutkan apa yang ada di dalam dada-dada mereka, iaitu apa yang ada dalam hati mereka, min ghillin, daripada apa dia? Kedengkian, berupa kedengkian, cemburu. Orang beriman dekat dunia ni pun memang Allah letak cemburu. Supaya apa? Sebagai ujian kepada manusia. Cemburu melihat orang lebih, memang ada hasad. Tapi Nabi kata tak boleh kita hasad kepada seseorang melainkan kepada dua sebab saja kat dunia ni. Apa dia yang pertama? Kita boleh dengki, hasad kepada orang yang Allah berikan dia pengetahuan tentang Al-Quran,
Lalu dia membaca ataupun dia menegakkannya siang dan malam. Dan hasad begini bukan hasad nak menjatuhkan. Hasad begini kita nak macam dia juga. Yang kedua ialah Allah berikannya harta, lalu dia infakkan siang dan malam. Yang ni kita boleh cemburu. Untungnya macam ni. Jangan jadi seperti orang-orang yang ikut Korun tu. Dia kata untungnya Korun ada harta, tapi jadi orang yang ingkar kepada Allah. Jadi di akhirat nanti Allah cabut rasa dengki. Tak ada rasa pertelingkahan. Di sini je boleh tutup dah. Bukan tutup mulut. Soalan nanti kita nak bincang tentang bidadari. Untuk pelajar-pelajar yang di hadapan ni lah. Nanti ibu-ibu tanya apa dia, kami dapat apa? Contoh tu soalan yang paling popular. Tapi saya faham soalan tu pun saja tanya, betul tak? Tapi sebab apa? Kita tengok dah Allah kata apa dah? Allah cabut rasa apa nanti? Dengki. Tak ada rasa apa cemburu dengan gadis-gadis yang lebih muda daripada ibu-ibu nanti dalam syurga. Sebab bidadari tu dia lagi muda. Dia remaja. Kita umur berapa ahli syurga? 30. Jadi takkan rasa apa-apa sebab Allah akan bagi masing-masing punya nikmat tanpa ada rasa dengki. Kita pun lelaki tengok rumah orang sana mungkin lagi besar sebab kerja ni lebih banyak dulu. Tak ada rasa dengki. Kita puas dengan apa yang kita dapat. So Allah kata apa dia? Kami cabut apa yang ada dalam dada-dada mereka berupa apa? Ghillin. Iaitu rasa kedengkian. Jadi mereka duduk dalam syurga, tajri min tahtihimul anhar, yang mengalir daripada bawahnya sungai-sungai. Jadi tengok apa dia ucap bila dia sampai ke pintu syurga. Alhamdulillah.